Baik, kembali kita dalam Malaysia hari ini untuk siaran 19 Januari 2021. Kita nak bincangkan sebenarnya tentang operasi Pusat Asuhan Kanak-Kanak dan juga tadika swasta ketika PKP, pelaksanaan PKP 2.0 ini. Kita tahu yang sekarang ini rata-rata ramai menimbulkan reaksi bagaimana keselamatan dan juga kesihatan kerana tidak ada yang kebal dengan COVID-19 ini, tetapi masih lagi perlu menghantar anak-anak mereka ke pusat asuhan. Jadi nak tahu apakah SOP yang dilaksanakan? Terus sahaja kita bersama dengan salah seorang pengusaha tadika swasta, Puan Wan Nur Aizaz Wan Napi yang kini berada di talian membuat panggilan video bersama dengan beliau. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, Puan Wan, kita nak tahu juga selepas dilaksanakan PKP 2.0 ini pastinya SOP untuk melaksanakan ataupun mengadakan kelas secara fizikal, selain daripada itu untuk pusat jagaan kanak-kanak juga sedikit berbeza. Mungkin Puan Wan boleh kongsikan. Okey, terlebih dahulu selamat pagi saya ucapkan kepada penonton MHI. Hanya langkah yang pertama yang perlu diambil oleh pengusaha tadika sebelum memulakan pengoperasian tadika. Pertama sekali melakukan pembersihan dan disinfeksi ataupun penyakuman secara menyeluruh di dalam dan di luar kawasan tadika. Dan yang kedua, saya pastikan semua kaki tangan termasuk saya sendiri sebagai pengusaha tadika dalam keadaan sihat dan bebas daripada COVID-19 serta bersedia untuk bertugas. Maknanya ada lakukan swab test sebelum mulakan operasi? Ya. Okey. Swab test tu hanyalah dilakukan daripada hanyalah tenaga pengajar saja yang lakukan kan? Ya, pengajar pengajar tenaga je lah. Okey. Dan kita akan mewajibkan peristiaran kesihatan yang dibuat oleh semua kaki tangan, ibu bapa dan anak-anak. Baik. Okey. Dan selain daripada itu, berapakah jumlah pelajar yang diambil dalam satu masa di pusat ataupun taska Puan Wan sendiri? Saya biasanya dalam satu kelas saya tak lebih daripada 5 orang pelajar. Contohnya dalam satu kelas 4 tahun, 15, 5 tahun, 15 dan 6 tahun 15. Okey, waktu yang berbeza maksudnya? Waktu yang berbeza? Maknanya waktu mereka menghantar anak-anak, waktu yang sama juga? Okey, itu yang saya... saya akan aturkan waktu ketibaan dan kepulangan pelajar supaya tidak tiba serentak. Sekiranya ada parents yang pertama tengah tunggu pembantu ataupun guru bertugas untuk mengambil anak mereka, parents yang kedua terpaksa menunggu di dalam kereta. Okey, bagaimana dengan pengawalan anak-anak ni? Sebab kita tahu lumrah mereka ni bila dah jumpa kawan-kawan, lepas tu lama pula duduk di rumah, mungkin sedikit teruja dan keterujaan mereka tu khawatir akan membuatkan ataupun menjadikan keadaan itu bersentuhan fizikal dan sebagainya. Macam mana tenaga pengajar di Pusat Taska Puan Wan sendiri memastikan perkara itu dapat dielakkan? Alhamdulillah setakat pembukaan tadika, saya dapati pelajar-pelajar dekat tadika saya mendengar kata guru mereka. Memberi kerjasama. Contohnya dalam kelas kita letakkan, kita tulis nama dan nama mereka di kerusi dan juga di meja. So diorang tak boleh nak berlari sana sini, diorang stay je kat kerusi mereka. Okey, adakah pemilihan untuk mereka sama ada mereka perlu dihantar ke pusat taska, pusat jagaan ataupun tidak, itu dilakukan oleh Puan Wan sendiri? Kerana mungkin dalam sesetengah ibu bapa yang sama ada masih lagi dilema nak hantar ataupun tidak anak mereka ke sekolah taska. Tetapi dari segi pengurusan siapa yang perlu datang ataupun tidak, bagaimana Puan Wan menyelesaikannya? Pada mulanya saya hanya syorkan kepada parents yang betul-betul memerlukan pusat jagaan, iaitu parents yang bekerja yang tidak dapat buat kerja di rumah. Okey. Sekarang ini pun tapi selepas kerajaan mengumumkan tadika boleh beroperasi, setakat hari ini
ramai pula parents yang hantar dan memberi kepercayaan kepada saya. Okey, untuk jadual mereka adakah sama ataupun sedikit berbeza daripada silibus dan kelas-kelas yang dilakukan sebelum pelaksanaan PKP? Ya, banyak sekali perbezaannya. Pertama, kita tidak membenarkan mereka bermain di luar, iaitu aktiviti di luar memang dimasukkan sama sekali. Dan di dalam kelas hanya sekiranya ada aktiviti berkumpul hanya 5 orang sahaja dipegang oleh seorang guru. Okey. Dengan kedudukan jarak lah. So kalau dulu waktu pagi kita akan mengadakan assembly ramai-ramai. Dan sekarang kita tak ada lagi. Tak ada lagi, tak buat. Okey, bagaimana tindakan pihak jagaan Pusat Taska sendiri kalau melihat mungkin ada simptom simptom tidak sihat yang ditunjukkan oleh kanak-kanak? Apa langkah utama dan langkah keselamatan yang diambil oleh pihak Puan Wan sendiri? Okey, pertama sekali sewaktu parents menghantar anak, kita terlebih dahulu mengambil suhu badan mereka. Sekiranya 37.5, kita tidak benarkan mereka masuk dan minta parents bawa balik. Dan yang kedua, saya sediakan bilik kesihatan. Sebab kita mengambil suhu 3 kali sehari, iaitu waktu pagi ketibaan, waktu tengah hari dan waktu pulang. Okey. Dan sekiranya waktu tengah hari kita dapati ada simptom-simptom, dan saya akan masukkan dalam bilik kesihatan dan akan terus menelefon parents. Okey, baik. Terima kasih Puan Wan. Satu penjelasan yang cukup padat sekali dan saya kira mungkin setengah daripada itu adalah idea daripada Pusat Jagaan Puan Wan sendiri. Terima kasih di atas inisiatif tersebut dan terima kasih juga bersama dengan kami di MHI. Assalamualaikum. Sama-sama. Jaga diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia Puan Wan Nur Aizaz Wanapi, salah seorang pengusaha tadika swasta yang saya kira selepas perkongsian beliau tu kita dapat tahu yang beberapa ciri-ciri keselamatan dan juga penjagaan kesihatan itu begitu rapi dilakukan oleh Pusat Taska. Ini juga bagi mengelakkan daripada anak-anak kita terjangkit daripada bukan sahaja virus ni, sebenarnya dapat menjauhkan ataupun mengelakkan diri mereka daripada terjangkit selsema dan sebagainya. Satu inisiatif yang cukup baik. Okey.